Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Sabah merekodkan 352 kes positif baru COVID-19 hari ini. Tiada kes kematian dilaporkan. 352 kes positif baru dan 2 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Tiada sebarang kes kematian dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kluster baru itu adalah kluster Sakti Lahadatu yang melaporkan 7 kes baru dan kluster Tuguson Kota Belud yang merekodkan 4 kes baru. 1 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Tongod hari ini, menjadikan daerah itu kini berada dalam zon kuning. Sehingga semalam, Tongod merupakan satu-satunya daerah di Sabah yang berada dalam zon hijau kerana tidak mencatatkan sebarang kes aktif. 17 kes baru dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kluster Sakti adalah di Kilang Sawit, manakala kluster Tuguson berpunca Majlis Serat Tugas. Bagi melancarkan operasi sektor pertanian dan perladangan, Kerajaan Negeri membenarkan 100% kapasiti pekerja dalam beberapa aktiviti sektor itu, namun tertakluk kepada penyediaan prosedur operasi standard SOP yang diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sehingga hari ini, 102,730 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan peruntukan bagi pembinaan unit rawatan rapi ICU tambahan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Rohaizat Yon menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook KKM memaklumkan ICU tambahan itu sebagai tanda kesiapsiagaan KKM berdepan dengan penularan jangkitan COVID-19 di Sabah. Beliau berkata, selain menaik taraf kemudahan ICU sedia ada, peruntukan itu juga akan digunakan untuk pembelian peralatan perubatan kritikal seperti ventilator, katil pesakit dan patient monitors. Dalam perkembangan lain, Dr. Rohaizat juga memberi jaminan bahawa KKM mempunyai kapasiti katil COVID-19 yang mencukupi sekiranya terdapat peningkatan kes di Sabah. Beliau berkata, sehingga 27 Oktober, bilangan keseluruhan katil untuk rawatan pesakit COVID-19 di Sabah dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Sabah adalah 8,506 dengan kadar penggunaannya sebanyak 43%. Buat masa ini, 25 hospital KKM di Sabah mempunyai kapasiti 4,686 buah katil. Daripada jumlah itu, 9 hospital telah beroperasi sebagai hospital hybrid COVID-19. Dalam menghadapi pandemik COVID-19, rakyat tidak boleh panik. Apatah lagi, saling mencari kesalahan orang lain. Umat Islam di negeri ini diingatkan agar sentiasa menghayati ajaran Rasulullah SAW dalam berdepan pandemik COVID-19 di Sabah ketika ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, umat Islam harus belajar untuk bekerjasama dalam mematuhi segala peraturan ditetapkan pihak berwajib serta memberi sokongan kepada petugas barisan hadapan yang sedang memerangi pandemik ini. Beliau berkata walaupun sambutan Maulid Rasul tahun ini tidak dapat disambut seperti tahun-tahun sebelum ini, namun semangat sambutan itu boleh diterjemahkan dalam kehidupan. Katanya dalam menghadapi pandemik ini, rakyat tidak boleh panik apatah lagi saling mencari salah orang lain. Sebaliknya, rakyat perlu menghayati ajaran Nabi kita yang tercinta tentang semangat kerjasama dan tolong-menolong tanpa mengira bangsa dan agama.
Ketua Menteri berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah hari ini. Dalam pada itu, Rasulullah SAW mengajar umatnya menjaga kebersihan dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ujarnya, COVID-19 mengajar kita betapa pentingnya menjaga kebersihan diri, rumah serta persekitaran. Prosedur operasi standard seperti kerap membasuh tangan, menjaga kebersihan diri sebenarnya adalah terjemahan daripada ajaran Nabi yang perlu kita hayati dan amalkan. Haji Ji turut mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul SAW dan memohon doa agar negeri, negara serta dunia keseluruhannya akan segera pulih. Bantuan one-off berjumlah RM300 diberikan kepada penggiat industri pelancongan di Sabah. Seramai 3,957 orang penggiat industri pelancongan di Sabah yang terjejas akibat penularan COVID-19 akan menerima bantuan secara one-off berjumlah RM300 menerusi bantuan prihatin COVID-19. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata bantuan itu diberikan kepada malim gunung, porter, pemandu pelancong, dive master dan penggiat seni bagi meringankan beban selepas berpunca pendapatan mereka terjejas akibat COVID-19. Beliau berkata kerajaan negeri semalam telah meluluskan penambahan peruntukan bantuan prihatin COVID-19 berjumlah RM160 juta. Daripada jumlah itu, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menerima lebih RM1 juta. Beliau berkata demikian dalam satu perjumpaan bersama ahli Lembaga Pengarah Taman-Taman Sabah serta wakil daripada Persatuan Malim Gunung dan juga porter. Dalam pada itu, beliau menyuruh agar semua yang terjejas untuk terus tabah dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta mengambil peluang ini untuk memperbaiki semua tempat pelancongan yang ada sebagai persediaan menerima kedatangan pelancong kelab. Sebuah pusat hiburan yang beroperasi ketika PKPB diserbu malam tadi. 4 individu termasuk seorang wanita dikenakan kompaun kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sebuah pusat hiburan di Lintas Square, Kota Kinabalu malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, kompaun itu dikenakan selepas pihaknya melakukan pemantauan Ops COVID-19 PKPB di sekitar Kota Kinabalu malam tadi. Beliau berkata, pemeriksaan dilakukan bermula jam 9.35 malam di beberapa lokasi termasuk di Jalan Lintas, Lintas Square dan Loyang. Pemeriksaan mendapati masih terdapat pusat hiburan yang sedang beroperasi dan beberapa orang pelanggan sedang berhibur serta minum minuman beralkohol. Polis menahan 3 lelaki dan seorang wanita kerana menjalankan perniagaan pusat hiburan serta minum di premis berkenaan yang merupakan satu kesalahan kerana ingkar arahan prosedur operasi standard PKPB. Habibi berkata, 4 individu berusia 37 hingga 41 tahun dikenakan kompaun. Kesalahan dilakukan di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit nombor 8 peraturan 10 dan boleh dihukum di bawah peraturan 11. Angkara rokok, 3 wanita terperangkap di Kompleks Karamunsing. Angkara puntung rokok yang dibuang merata-rata, 3 wanita terperangkap dalam kebakaran di Kompleks Karamunsing, Kota Kinabalu semalam. Mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan. Insiden yang berlaku kira-kira 4 petang itu dipercayai disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang di tempat pembuangan sampah di tingkat 1 bangunan berkenaan. Akibatnya kebakaran berlaku di tingkat 1 dan 2 bangunan ini dan asap tebal kelihatan sehingga tingkat atas bangunan setinggi 12 tingkat ini. 30 anggota bomba dan 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu dan Jalan Lintas dikejarkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan 4.17 petang. 3 wanita yang terperangkap di tingkat 2 dan 3 berjaya dibawa keluar dengan selamat. Kebakaran berjaya dikawal 6.21 petang dan operasi tamat sepenuhnya pada 7.30 malam. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saribun.